Topik ini, kita sendiri rasa malu dan ramai juga yang tak berkongsi topik ini dengan pasangan mereka ataupun ahli keluarga mereka kerana mereka rasakan perkara ini adalah kerahsiaan peribadi mereka. Tapi kalau kita berahsia sangat, mungkin kita tak tahu apa sahaja yang berlaku di kawasan payudara kita mungkin akan membawa satu penyakit yang kita sendiri berhadapan dengan pelbagai risiko. Nak tahu lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kenali payudara anda, kami akan bersama dengan tetamu-tetamu kami untuk berbincang mengenai topik ini. Kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan ataupun anda sendiri ada mungkin sebarang isu nak diketengahkan, boleh kongsi di Facebook Wanita Hari Ini. Semuanya kami nak bincangkan seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana.
Kadang-kadang sebagai wanita, kita tahu masalah ini bukanlah satu isu baru, doktor. Kita tahu yang setiap wanita ini selepas kitaran haidnya, selepas 10 hari itu, sekurang-kurangnya kena buat pemeriksaan sendiri untuk pastikan ada benjolan yang mungkin membuatkan kita takut, bukan daripada yang selalunya kita tahu bentuk badan kita, tiba-tiba ada bentuk benjolan. Cuma sekarang ni, saya mungkin doktor boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Sebab kadang-kadang wanita ni dia bukan tak nak periksa tapi dia takut dengan keputusan yang akan didapat tu. Adakah benjolan itu berbahaya ataupun tidak? Doktor mungkin boleh mulakan. Okey. So itu soalan yang baik. Okey, kita nak membawa kesedaran di kalangan masyarakat kita berkenaan dengan kanser payudara. Kanser payudara ni ialah kanser yang paling biasa berlaku di kalangan wanita di Malaysia dan juga di seluruh dunia. So walaupun itu agak-agak nampak menakutkan, tetapi yang the good news is kalau kanser tu dah dapat detect, digesan di peringkat awal, kanser tu dapat dirawat dan dapat dirawat sehingga sembuh dan sakit boleh kembali kepada keluarga dan masyarakat untuk aktiviti hidup yang normal. Okey. Tetapi bukan semua benjolan di payudara tu ialah kanser. Hanya 10% sahaja perubahan di payudara adalah akibat kanser. Yang 90% tu mungkin sebab-sebab lain, perubahan semasa kitaran haid, perubahan dia ada benjolan-benjolan yang bukan kanser, seperti fibroadenoma, ada perubahan semasa kitaran haid, semasa mengandung, bengkak payudara sebab bengkak susu dan sebagainya. Pelbagai faktor lain. Tetapi yang kita nak kesan tu ialah yang benjolan ataupun perubahan payudara akibat kanser. Itu yang akan kita bincangkan hari ini, insya-Allah. Ya, dan untuk Puan Yohana sendiri mungkin boleh kongsikan mula mengesan menghidapi kanser payudara tahap 1 ini pada bulan September tahun lalu. Ya, saya. Macam mana sebenarnya boleh tergerak hati untuk pergi ke hospital dan membuat check up tu? Puncanya saya mandi dan saya buat check up sendiri dan saya menemui ketulan di payudara kiri saya, belah kiri saya, bahagian atas lah, bahagian tepi. Dan hati saya tak sedap. Dan saya macam cakap dengan suami, ada lam lah, and then kita pergi klinik lah. And then husband macam, suami macam, terkejut jugalah. Tapi kita ni kita nak clearkan kepala kita, otak kita tak nak fikir bukan-bukan. Dan kita pergi and doktor klinik buat ultrasound dan dia jumpa ketulan lah, besar dia 1.5 cm. Dan dia kata saya risau dan saya nak refer awak pada hospital. Dan saya pun bersetuju, tanpa fikir panjang, tak apa, buat untuk pengetahuan kita, untuk kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada apa-apa, kita boleh fikir next step lah apa kita nak buat. Dan saya pergi ke hospital dan buat mammogram, biopsi dan result came out as cancer. Kalau kita lihat daripada segi pengalaman Puan Yohana sendiri, doktor, Puan Yohana tergerak hatinya untuk membuat pemeriksaan. Tapi dari segi pendedahan ini, kalau kita lihat kebanyakan pendedahan itu orang mula fikir secara serius, wanita fikir secara serius apabila dah berkahwin, kemudian baru terfikir untuk buat pemeriksaan. Dari segi pendedahan yang diperlukan sepatutnya daripada remaja lagi, perlu adanya pendedahan awal berkenaan dengan payudara ini, kanser payudara ini, doktor. Ya, okey. Macam saya cakap tadi, kanser payudara adalah biasa berlaku di Malaysia. 1 daripada 19 wanita di Malaysia akan boleh develop breast cancer semasa jangkauan hayat mereka. 1 dalam 19. Kita tak tahu faktor yang sebenarnya, mungkin faktor gaya hidup yang tak sihat, pemakanan, kurang exercise, rawatan-rawatan hormon macam pil perancang keluarga, hormon replacement therapy untuk menopause dan juga rawatan infertility yang expose wanita tersebut kepada rawatan hormon boleh meninggikan risiko kanser payudara. Ada juga faktor keturunan. Saya ada baca artikel di salah satu majalah tempatan mengatakan statement kanser payudara bukan penyakit keturunan.
Statement ni tak berapa tepat. Walaupun kebanyakan kes, lebih kurang 90% kes ialah kes kanser payudara secara rawak, secara rambang, boleh berlaku kepada sesiapa, tidak ada faktor family history dan sebagainya. 5 hingga 10% kanser payudara ada faktor keturunan. Dan salah satunya ialah yang well known, mutasi genetik BRCA1 dan BRCA2, breast cancer gene 1 dan 2. Yang famous yang kita kenali ialah pelakon Hollywood Angelina Jolie yang membuat tes darah ni BRCA1, dan dia telah membuat prophylactic mastectomy. Dia dah membuat operasi membuang payudara, kedua-dua belah payudara dan kedua-dua ovarinya. Sebab kalau sesiapa yang ada mutasi genetik ni BRCA1, BRCA2, ada risiko tinggi untuk develop breast cancer dan ovarian cancer. So walaupun ini rawatan yang ekstrim, tapi kita perlu mendedahkan kepada masyarakat tentang yang new developments dalam breast cancer ni, dan seawal yang mungkin, sebab bukan setakat remaja, bukan setakat teenagers. Kadang-kadang ada perubahan payudara di kalangan pelajar sekolah, teenagers, ada perubahan. Lepas tu kanser payudara pun kita tengok trend dia semakin meningkat, dan juga golongan muda, wanita muda dalam 30-an, 40-an, 20-an semasa mengandung boleh develop breast cancer. So dalam kes macam Puan Yohana ni pun dia tergerak hati untuk buat check up. Tapi sebenarnya pemeriksaan sendiri payudara tu kita recommend untuk wanita selepas umur 20 tahun. Okey, baik. Itu kita nak tanya sekejap lagi. Tapi sebelum tu kami ada satu paparan yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Kita tanya kepada orang ramai, adakah mereka tahu tentang penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan payudara? Jom kita saksikan. Lain daripada kanser payudara, tak tahu pula benda-benda lain yang akan affect payudara. Macam bengkak buah dada ya. Itu bengkak susu nama dia. Itu selalunya dalam pantang kan. Wah, yang itu saya kurang tahulah. Saya memang tahu kanser tentang kanser payudara sahaja. Tak tahu. Sakit lain saya tak tahulah. Tapi saya tahu ini breast cancer punya lah. Mungkin Puan boleh Itu dia tadi pandangan daripada mereka di luar sana. Betul, Ini yang kita nak fokuskan, doktor, sebenarnya. Kalau kita lihat, sebut saja tentang payudara, ramai dalam kalangan kita ingat penyakit itu adalah kanser payudara saja. Sedangkan banyak lagi sebenarnya orang kata dari segi penyakit yang boleh berlaku ke atas payudara seseorang wanita. Apa lagi yang mungkin boleh doktor kongsikan? Okey. So selain kanser payudara, macam saya cakap, 90% ketulan atau perubahan di payudara wanita disebabkan oleh penyakit yang bukan kanser. Kalau ketulan tu yang biasa berlaku apa dipanggil fibroadenoma. Dia ketulan yang bukan kanser, dia boleh bergerak dan dia bukanlah kanser. Okey, ada juga dipanggil fibrocystic breast, penyakit fibrocystic payudara. Perubahan semasa kitaran haid, sebelum kitaran haid dia ada macam lumpiness ataupun berketul. Lepas haid tu dia akan reda, fibrocystic. Ada juga yang semasa mengandung, perubahan hormon dalam badan, semasa menopause. So banyak perubahan-perubahan di payudara wanita yang kemungkinan besar bukan kanser payudara. So banyak lagi penyakit-penyakit lain lah yang boleh berlaku ke atas payudara yang bukannya kanser. Apa yang penting perlu kesan dahulu, betul tak? Dan untuk Puan sendiri mungkin boleh kongsikan juga. Tadi doktor ada katakan berkenaan dengan kanser payudara ini berkait rapat dengan genetik, itu keturunan. Macam Puan Yohana sendiri, ada tak dalam keturunan Puan Yohana yang menghidapi kanser payudara ataupun apa-apa penyakit yang berkaitan dengan payudara? Kalau kanser payudara sepupu saya lah. Tapi genetik yang paling kuat saya rasa ibu saya. Ibu saya dan kakak saya yang sulung. Ibu saya mengidap kanser 2 kali. Yang pertama kanser cervix dan kedua usus. Dan kakak saya kanser ovary. Tapi alhamdulillah dia dah okey, dah 8 tahun. Tapi mak saya tak dapat lah. Mak saya dah meninggal dah lama jugalah. Because of cancer jugalah.
Kalau kita cerita tentang mereka yang berisiko untuk mengidap kanser payudara ni, doktor mungkin boleh jelaskan. Kadang-kadang kita fikir mereka yang dah berkahwin ataupun mereka yang umurnya 30 tahun ke atas tapi tak berkahwin. Tapi kita boleh jelaskan kepada penonton, siapa sebenarnya golongan yang mudah untuk mendapat risiko penyakit kanser payudara ini? Kanser payudara ada beberapa risiko macam saya dah terangkan tadi. Wanita yang membuat rawatan hormon, untuk hormon menopause, pil perancang ataupun rawatan fertility, yang mengamalkan gaya hidup tak sihat, merokok, meminum alkohol yang berlebihan, dan juga faktor genetik yang saya terangkan tadi lah, dari segi faktor mutasi genetik BRCA1, BRCA2. Tetapi yang perlu saya tekankan ialah kebanyakan kes yang saya jumpa di klinik saya tak ada faktor risiko. Mereka tak ada faktor keturunan, tak ada family history, macam Puan Johanna. Mereka gaya hidup sihat, bukannya obes ataupun berlebihan berat badan, tidak merokok, tidak meminum alkohol. So dari segi persepsi masyarakat, faktor risiko tu penting diketahui untuk cuba mencegah. Tetapi yang perlu disedari masyarakat, wanita di luar sana, siapa-siapa boleh dapat kanser payudara. Walaupun umur muda. Sekarang ni dulu dalam umur 50-an ke atas baru dapat kanser payudara. Sekarang ni kita dapati 30-an, 40-an. Wanita yang mengandung pun boleh mendapat kanser payudara. So kesedaran tu perlu ada, bukannya nak menakutkan masyarakat, tetapi kesedaran supaya kanser tu dapat dikesan peringkat awal dan dapat dirawat dengan berkesan. Jadi bermakna untuk penyakit-penyakit berkaitan dengan payudara, terutamanya kanser payudara ni, ia sebenarnya dapat dicegah terlebih dahulu. Mungkin dari segi lifestyle ataupun gaya hidup seseorang itu. Kalau antara faktor-faktor yang menyumbang kepada terkena penyakit-penyakit ini seperti merokok dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang boleh elak lah kan, doktor? Yes. Kita boleh mencegah, tetapi to a certain extent lebih kurang 20-30% kes kita boleh cegah dari segi gaya hidup sihat, jangan merokok, jangan minum alkohol, pemakanan yang sihat, lebihkan buah-buahan dan sayur-sayuran dan sebagainya. So itu memang kita recommend pada masyarakat. Tetapi pengesanan awal ketulan-ketulan ni perlu dibuat waktu umur yang muda, daripada 20-an ke atas. Pemeriksaan sendiri payudara kita recommend untuk wanita lebih daripada umur 20 tahun. Jangan nak tunggu sampai sudah berkahwin dan sebagainya. Tapi kalau dah berkahwin tu lagi mudah lah, sebab suami boleh tolong periksa kan payudara kalau wanita tu sendiri segan nak memeriksa. So daripada umur muda, peringkat umur muda perlu ada kesedaran tentang kesihatan payudara yang part of sebahagian daripada kesihatan wanita. Okey. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kan, bila bercerita tentang benda ni, saya percaya ramai dalam kalangan wanita sebenarnya mereka sendiri ada rasa takut untuk memeriksa. Bukan kerana takut tu satu perkara, tapi sebab takut nak terima keputusan ada ataupun tidak kanser. Kalau Puan Johanna sendiri kan, bila dah ada keberanian untuk membuat pemeriksaan lanjutan di klinik dan hospital, takut tak nak terima keputusan selepas tu? Takut. Memang akan takut masa tu. Bila dapat keputusan, doktor cakap, saya tahu potensial sebab keturunan kan, tapi saya tak jangka macam secepat itu. Macam saya harap tak ada, tapi bila saya dah kena, saya terkejut, saya terduduk. Suami ada dengan saya, tapi saya memang tak boleh nak fikir apa dah masa tu. Memang dah tak boleh nak fikir apa. Tapi bila saya dah tenangkan diri, saya dah fikir, tak boleh duduk diam. Saya kena buat sesuatu, dapatkan rawatan. Sebab kita ada anak. Saya dah rasa dan saya tak nak anak-anak saya rasa. Jadi saya fikir dapatkan rawatan dengan awal. Mungkin kita boleh cepat selamat. Mungkin ini semua kerja Tuhan. Tapi kalau kita buat dengan cepat, mungkin lebih panjang kot umur kita kan. Jadi apa-apa saya fikir dapatkan rawatan. Cuma semula-mula tu memang takutlah. Dan sokongan daripada keluarga pula macam mana? Alhamdulillah. Memang diorang membantu sangat-sangat. Terutama adik-beradik saya, anak-anak saudara saya, anak-anak saya, suami saya. Memang membantu.
Dan kami ada support group kami, LFFC. Dan mereka banyak guide saya, kakak-kakak, adik-adik semua yang diorang dah alami benda ni dulu. Dan diorang guide saya. Tapi terutama keluarga lah, memang banyak support. Membantu bawa pergi hospital, follow up, kemo, radioterapi, semua diorang banyak bantu lah. Alhamdulillah lah. Kalau kita lihat sebenarnya doktor, inilah masalahnya apabila kita dalam rasa ketakutan, kita takut pula nak dengar keputusan, tak dapat pula sokongan daripada keluarga. Ini akan membuatkan kita akan lagi jauh untuk memikirkan tentang penyakit ini. Bagaimana sebenarnya doktor sendiri boleh terangkan dari segi pentingnya sokongan daripada ahli keluarga itu sendiri? Okey. So dari segi pesakit kanser payudara itu macam Puan Yohana beritahu tadi, memang bila dah dapat diagnosis kanser payudara itu ia adalah satu perkara yang amat besar dan cakap dalam English the big C. Kanser tu ialah satu benda penyakit yang serius dan kita fikir tentang adakah kanser tu membawa kepada kematian, kanser tu death sentence dan sebagainya. So macam-macam perkara ni difikir oleh pesakit tu, itu memang biasa. Itu pun boleh membawa kepada kemurungan, depression dan sebagainya. Dan ada yang agak serius lah. So nasihat saya kepada wanita-wanita di luar sana yang segan ataupun takut untuk membuat pemeriksaan sendiri, tidak ada apa yang nak ditakutkan. Kanser tu macam penyakit lain juga. Kanser tu biasa, kanser tu boleh dirawat dan disembuh. Yang kita nak, kita detect awal dan kita dapat rawatan yang sebenarnya dan boleh kembali kepada masyarakat, kepada keluarga dan sebagainya. So sokongan daripada keluarga pun penting untuk sokongan moral, sokongan emosi, itu memang penting lah. Tetapi tidak perlu takut tentang penyakit kanser ni, terutama sekali penyakit kanser payudara. Kanser payudara ni ialah kanser yang paling mudah kita dapat detect awal. Banyak cara pemeriksaan sendiri, pemeriksaan oleh doktor atau nurse, mammogram, ultrasound. So paling mudah di-detect awal antara semua kanser. Kalau detect awal, dapat dirawat, dapat sembuh. Okey, tetapi masalah di Malaysia ni sebab faktor sosio budaya, faktor segan dan malu dan takut ni kan, banyak kes lagi yang kita tengok di hospital klinik datang di peringkat advance, yang lewat peringkat ketiga dan keempat. Masa tu mungkin menyukarkan rawatan. So itu yang kita nak mengubahkan persepsi. Pengesanan awal, bukan setakat pencegahan, tapi pengesanan awal supaya dapat kanser itu dapat dirawat dengan lebih berkesan. Baik. Dan macam Puan sendiri, walaupun ketika menerima berita yang menghidapi kanser tahap 1, tapi pastinya terbit rasa syukur kerana ia baru di peringkat pertama dan insya-Allah dengan izinnya dapat disembuh. Jadi mungkin untuk Puan Yohana sendiri, ada apa-apa nasihat yang nak diberikan kepada wanita di luar sana untuk buang rasa takut untuk buat medical check-up? Kalau takut nak pergi buat medical check-up di hospital, sendiri yang buat. Jangan takut. Jangan sesekali takut. Sebab bila kita takut, keadaan akan jadi lebih teruk. Beranikan diri. Buat pemeriksaan sendiri. Jangan takut. Sebab kita nak hidup normal. Kita nak hidup macam biasa. Rawatan dengan lebih awal, insya-Allah akan kita boleh hidup macam biasa. Macam sebelum ni, sebelum kita tahu kita ada kanser. Kita tak perlu takut. Dan kini Puan masih lagi sedang menjalani rawatan? Ya, saya ada follow up. Saya akan ikut sahaja apa yang Dr. Amir cakap. Saya ada follow up dengan Dr. Amir macam tu. Baiklah, sedikit daripada doktor untuk penonton kita di luar sana. Okey, so nasihat saya, kanser payudara adalah kanser yang biasa berlaku di kalangan wanita di Malaysia. Tidak perlu takut, macam Puan Yohana beritahu tadi. Banyak rawatan-rawatan yang terkini yang seperti radioterapi, kemoterapi. Sekarang ni rawatan-rawatan baru, targeted therapy pada breast cancer HER2 positif. Yang kurang kesan sampingan. So lagi satu, tidak perlu takut tentang kesan sampingan rawatan. Kita nak yang terbaik untuk pesakit. Selain daripada pencegahan, kalau kanser payudara dikesan di peringkat awal, boleh dirawat sehingga sembuh. Dan kanser di peringkat lanjut pun boleh dirawat dengan berkesan sekarang ni dengan perubatan moden yang terkini. Okey, so jangan takut dan jangan segan, buat pemeriksaan sendiri payudara, buat ujian mammogram dan saringan lain seperti ultrasound dan berjumpa dengan doktor kalau ada apa-apa masalah berkenaan dengan payudara anda.
Baik. Terima kasih doktor di atas perkongsian yang saya kira dapat memberi ilmu dan juga manfaat kepada penonton. Mudah-mudahan sihat hendaknya Puan Yohana, dan kami harapkan perkongsian ini akan membuka mata anda untuk lebih orang kata memberi perhatian kepada masalah yang berkenaan dengan payudara anda. Ya, betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Wanita Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan dalam segmen tajaan sekarang ni Yana bersama dengan Encik Muhammad Hafiz Rahmatullah yang merupakan pengarah Color Blast Sendirian Berhad. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ya? Selamat datang ke Wanita Hari ini. Okey, sebagai permulaannya mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan dengan penonton-penonton Wanita Hari ini tentang latar belakang Color Blast sikit. Okey, nak cerita sikit Color Blast. Okey, sebelum tu terima kasih. Assalamualaikum kepada semua penonton. Okey, Color Blast kita dah 5 tahun dah di dalam industri secara serius dan apa yang kami buat dalam tempoh 5 tahun ni kita mengkaji keperluan dan kehendak pelanggan dan sekarang ni kita dah beroperasi di Seksyen 16 Alam Avenue 1 Shah Alam dengan bantuan 25 orang pekerja dan juga kita ada 30 orang tukang jurujahit yang secara sepenuh masa untuk Color Blast. Dan hala tuju kami sebenarnya, apa yang kami nak capai sebenarnya ialah kami nak menjadi nombor 1. Orang cakap baju kurung, ingat Color Blast. So kita nak menjadi trendsetter dan untuk setakat ini pun kita dah menjual secara purata 10,000 pasang secara konsisten setiap bulan. Tahniah diucapkan. Dan kita punya target memang kita nak bagi wanita bekerja di Malaysia ini sentiasa berfashion dari masa ke semasa tanpa perlu mengeluarkan wang yang besar. Macam tu. Baik. Dan hari ini sebenarnya apa antara tips pemilihan pakaian yang Encik Hafiz nak kongsikan bersama dengan penonton? Okey. Tips pemilihan pakaian kita ada hari ini yang kita nak share khas untuk penonton Color Blast di TV, di rumah dan di pejabat. Kita nak bagi tahu yang pertama, bagaimana yang nak bagi yang rendah ni nampak tinggi. Okey, yang pertama kena pemilihan kain seperti mana yang kita buat contoh di sini. Kena pakai kain yang
nipis dan agak flowy. Okey, kenapa? Nampak tak? Bila nipis dan flowy, bila dia pakai dia akan dapat menegak punya nampak lebih effect. Tinggi. So dia akan automatically nampak lebih tinggi dan kepada yang ini badan yang rendah, untuk nampak lebih tinggi juga jangan ambil baju yang corak yang terlalu padat. Because itu akan mendapat dia lagi cramp dan lebih rendah. Dan untuk yang kebaya Fatimah ni yang kita bawa ni, cantiknya. Cantik of course. Dia ada unsur menjalur. So siapa yang badan gempal, dia kena pakai baju unsur menjalur ke atas ke bawah so dia nampak tinggi, dan dia ada dart dekat depan dan belakang. So untuk yang bersaiz XL tu, dia bila dia pakai tu nampak lebih, orang kata lebih slim. Yes, lebih slim. Okey. Dan seterusnya? Okey, seterusnya kita ada juga Adelia yang kita bawa ke sini. Okey, yang ini sebenarnya semua ini kita punya produk yang bertahan lama. Ini jubah koleksi jubah, ni. Kita panggil Adelia dress. Okey, di mana Adelia ni kalau dia pakai untuk yang tinggi rendah semua okey. Sebab dia boleh bawa pergi mana-mana. Pejabat, dan kita punya produk semua ialah boleh kata menepati etika berpakaian ke semua pejabat kerajaan maupun swasta. Kalau kita minta model ni pusing sikit sekali lagi. Okey, yang ni kita buat Adelia dress. Okey, yang seterusnya, tips yang seterusnya ialah bagaimana kita nak bagi corak mana yang sesuai untuk pemakai. So bila corak ni sebenarnya kita kena cari corak yang tak terlalu yang sinonim lah, maksudnya corak dengan color dasar dia tu the balance. So the mix together. So bila si pemakai pakai tu nampaklah lebih cantik dan elegan. Okey, untuk Cik Hafiz ni mungkin boleh kongsikan antara rahsia di sebalik rekaan Colour Blast. Okey, apa yang berlaku di dalam Colour Blast ialah kita mempunyai department fashion design sendiri, dan di sini kita membuat kajian dan mempunyai satu fundamental yang boleh saya kata yang bagus dalam menghasilkan satu produk, di mana yang pertama kita bila kita buat design ni kita kena tahu motif apa yang, contoh ada waktu kita keluarkan motif seperti songket, abstrak ada kat situ, songket dan kombinasi songket dengan floral, so ia akan nampak lebih moden, di mana warna yang digunakan juga agak bersesuaian dengan dengan apa produk yang kita keluarkan. Okey, selain daripada tu warna, kita memperkenalkan warna-warna yang moden dan baharu seperti Magneta olive green dan juga masala red. Okey. Macam-macam warna, ada corak pun menarik. Dan kabarnya hari ini Colour Blast ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan dengan penonton wanita hari ini. Boleh ceritakan tak? Okey, untuk pada hari ini kita ada special offer. So, untuk setiap pembelian di website kami akan dapat RM5 voucher. Okey, dan macam biasa kalau beli dekat Colour Blast insya-Allah akan puas hati, dan kita mempunyai satu tim pemprosesan order yang sangat efisien, dan di mana pembelian sebelum pukul 12 kita akan post pada hari yang sama. Sebelum pukul 12 tengah hari. Ya, sebelum pukul 12 tengah hari kita post pada hari yang sama. Okey, itu saja. Okey, lagi kalau ada dalam kalangan penonton pada hari ini yang menonton rasa tertarik nak membeli koleksi daripada Colour Blast ni, di mana mereka boleh dapatkannya? Boleh pergi ke website kami colourblast.my, dan kita juga berada di Shopee. Di sana boleh dapat free shipping lah. Okey, di Shopee Colour Blast, dan juga boleh WhatsApp dan Instagram seperti mana yang tertera di dalam kita punya yang tertera di kaca televisyen sekarang. Mungkin Encik boleh kongsikan sekali lagi butik kat mana? Okey, butik kami terletak di Seksyen 16, Alam Avenue 1, Shah Alam, dan boleh datang ke butik kami ataupun membuat pembelian secara online untuk yang berada di luar kawasan. Ada tak lepas ni bercadang-cadang untuk membuka cawangan di negeri-negeri lain ataupun daerah-daerah lain Indonesia ni? Ada banyak permintaan dekat Pantai Timur sebenarnya. So insya-Allah kita akan usahakanlah untuk ke Pantai Timur. Okey, mungkin ada juga yang tertanya-tanya dari segi harga ni. Harga macam mana? Dekat Colour Blast kami menekankan suatu harga yang sangat mampu milik, di mana mereka boleh berfashion.
Okey, kalau di awal siaran tadi Yana, saya dah wawarkan untuk kita belajar nak deko craze pop ini. Selalu kita ingat lollipop je kan? Ini craze pop sebab dalam dia tahu tak apa Yana? Apa Kek. Yeay, cantiknya dan rasa macam sayang pula nak makan. Itulah masalah dia kalau kita sayang nak makan. Baiklah, hari ini kita akan bersama dengan pemilik craze pop ini iaitu Puan Nurliza. Apa khabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Puan. Okey, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu sebenarnya craze pop ni apa dan sejak bila mula mendapat idea untuk membuat craze pop ni? Craze pop kami home base baker yang kita fokus kepada cake pop. Okey. So maknanya bila kita sebut K-pop, dia cake dessert. Bukan K-pop Bukan K-pop. Dan kita dia yang cukup gila nak buat macam-macam karakter K-pop. So kita namakan brand kita Craze Pop. Okey. Dan kalau kita tengok sekarang ni yang ada di skrin macam-macam bentuk. Tadi saya dah pegang mini pizza dan juga mini burger. Sausage pun ada. Ada popcorn. Jadi susah tak mula-mula tu nak cari idea untuk buat rekaan-rekaan yang comel dan menarik perhatian pelanggan? Okey, satu yang saya kena bagi tahu kat sini, background saya graphic designer. Okey. So creativity tu dia naturally datang, tetapi setelah kita selesa bekerja dengan coklat. Kalau kita tak selesa, kreativiti itu akan jadi